Dan sekiranya ada titik perpuluhan, ini kita panggil sebagai titik perpuluhan. Jadi nombor selepas titik perpuluhan dikenali sebagai nombor perpuluhan. Okey, siapa nak baca nombor ini? Macam mana kita nak baca nombor ini? Nombor ini. Macam mana kita nak baca ni nombor ini? Saya. Okey, silakan. 789.123. Okey, good. Okey, siapa lagi yang nak baca nombor ini? Kau Yim angkat tangan ke? Okey, silakan Kau Yim. Alia, cikgu tersalah tengok. Okey, Alia Maisara. Okey, Alia baca nombor. Baca nombor ni. Macam mana kita nak baca, nak sebut nombor ini? 789.123. Okey, good. Murid-murid kena ingat, kalau kita baca nombor perpuluhan, nombor dekat belakang kita sebut berasingan 123, bukannya 123. Dan selepas titik perpuluhan, rumah yang pertama. Okey, tengok nilai tempat yang pertama adalah rumah persepuluh. Rumah persepuluh juga dikenali sebagai satu tipi, iaitu satu tempat perpuluhan. Kalau per 100 berapa tipi? Per 10 satu tipi, per 100 berapa tipi? Kemarin cikgu ada jelaskan tentang tipi ni. 2 tipi. Ingat, jangan lupa. Okey, dan yang ketiga adalah per 1000. Per 1000 ini 3 tipi. Okey, dan selain itu, cikgu nak murid tengok kata kunci. Fokus kita pada hari ini adalah darat. Jadi ini merupakan kata kunci untuk operasi darat. Antaranya ialah darab, kali, daripada. Kalau kita jumpa perkataan daripada juga merupakan operasi darab. Yang ini selalunya melibatkan topik bagi pecahan dan juga peratus. Kalau dia kata jumlah bagi sesuatu bilangan, kamu juga kena buat operasi darab. Tapi yang ni kena teliti betul-betul sebab ada kadang-kadang soalan tu dia operasi yang sebenarnya adalah tambah. Ada yang juga darab. Jadi kena lihat betul-betul. Jumlah kesemuanya pun sama juga. Kalau dia minta luas pun kamu kena buat operasi darat, isi padu pun kamu kena buat operasi darat. Kalau dia kata cari hasil darat, semestinya kamu kena darab. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh dari buku teks. Contoh dari buku teks kita akan lihat sepintas lalu. Baca soalan yang pertama. Berapakah jumlah isi padu bagi 10 botol pati oranye? Apa kata kunci dekat sini? Cikgu nak kamu cari kata kunci dekat sini. Apa kata kunci dekat sini? Ni merupakan antara kata kunci. Jadi cikgu nak kamu perhatikan dekat sini. Perkataan apakah yang menunjukkan kata kunci bagi operasi darab dekat sini? Kata kunci dekat sini. Okey, Jura, cikgu nampak macam Jura nak bercakap. Cuba, cikgu nak semua mencuba. Jangan takut cikgu tak akan marah. Dekat mana? Nampak tak skrin cikgu ni? Berapakah jumlah isi padu bagi 10 botol pati oranye? Jumlah. Ya, jumlah. Tapi dekat sini dia nak cari jumlah untuk apa? Isi padu. Dia nak cari jumlah untuk pati oranye. Isi padu pati oranye. Dia nak berapa botol? 10. 10 botol. Inilah yang dikatakan kata kunci yang menunjukkan operasi. Dia nak kamu
cari jumlah tapi untuk 10 botol. Banyak botol kan? Kalau untuk banyak botol, kalau kamu nak tambah, kamu kena tambah sebanyak 10 kali. Banyak tak kalau kita nak tambah sampai 10 kali? Banyak. Jadi apa yang lebih mudah? Kamu gantikan operasi tambah tadi dengan operasi darab. Jadi disebabkan isi padunya adalah 0.33 liter, kita darab dengan 10. Ni cikgu tak akan tunjukkan penggiraan, kita kena pasti kata kunci sahaja. Okey, lihat soalan nombor 2. Tengok rajah ini. Ada rumah Aidin dan juga sekolah. Jarak pergi dan balik 1.046 kilometer. Ada tak maklumat yang kita dapat dari sini? Ada maklumat tak? Ada. Dekat sini ada maklumat. Dalam soalan kita kena belajar cari maklumat. Cikgu nak kamu perhatikan maklumat apa yang ada dekat gambar ini. Maklumat apa yang ada dekat gambar ini? Jarak pergi dan balik. Jarak pergi dan balik iaitu sebanyak berapa kilometer ni? 1.06 Jangan sebut point. Tak nak sebut point. 0.046. Bolehkah kita sebut kosong? Sifar. Sifar. Okey, tolong perbetulkan sekali lagi. Okey, usaha yang baik. Jura, perbetulkan. 1 perpuluhan. Okey, Jura. Sekali lagi cikgu nak kamu sebut dengan betul. Okey, 1 perpuluhan. Nampak tak skrin cikgu? Cikgu tulis bagi besar sedikit. Sebut nombor. 1.046 kilometer. Ya, ini adalah maklumat. Maklumatnya jarak pergi dan balik. Kalau dalam peperiksaan ataupun dalam ujian ataupun semasa kamu buat latihan yang melibatkan penyelesaian soal, penyelesaian masalah, kamu kena cari maklumat. Okey, siapakah ini yang kayuh basikan ni? Siapa ni? Kamu rasa siapa nama dia? Siapakah murid ini? Aidin. Aidil. Yelah, semestinya nama Aidin sebab ni dia kata rumah Aidin dan juga sekolah. Apa yang Aidil kata? Siapa nak baca? Jelas tak? Saya berulang-alik dari rumah ke sekolah sebanyak 24 kali dalam sebulan. Apa yang perlu digariskan dekat sini? Apa yang perlu kita gariskan dekat sini? Jarak pergi dan balik. Tak. Yang dialog Aidin. Yang Aidin kata ni. Nampak tak yang cikgu gerak-gerakkan ni? Ada satu perkataan yang menunjukkan kata kunci bagi operasi darab tu. Perkataan? 24 kali. 24 kali. Okey, skrin cikgu tak penuh jadi dia tak nampak 24 kali. Okey, kita lihat dekat sini. Berpandukan situasi di atas, hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Aidin dalam sebulan. Apa yang kamu nak kena cari dekat sini? Apa yang perlu kita gariskan? Tengok perkataan ini. Apa yang perlu kita gariskan? Fatihah? Fatihah dah terkeluar. Fatihah masih ada. Okey, Fatihah. Apa yang perlu kita gariskan dekat sini? 24 kali. Tak. Cikgu nak kamu tengok ni. Ayat yang dekat bawah ni. Nampak tak yang cikgu gerakkan? Berpandukan situasi di atas, hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Aidin dalam sebulan. Dekat sini yang pentingnya adalah perkataan apa tu? Apa perkataannya? Jumlah? Jumlah apa kelas?
Jumlah jarak. Jumlah jarak. Kalau jumlah jarak menunjukkan operasi darab. Tengok ayat matematik. 24 darab dengan 1.046 kilometer. Kalau kamu tulis 1.046 kilometer darab dengan 24. Betul ataupun salah? Salah. Betul ataupun salah? Betul. Betul, juga diterima. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Sebab dua-duanya akan menunjukkan jawapan yang sama. Terpulang, nak tulis macam mana pun tak apa. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh dari buku teks. Okey, ini diberi gambar, tengok gambar ni. Gambar buku foto dan juga penimbang. Okey, berapakah bacaan penimbang ini? Macam mana kita nak sebut nombor ini? Okey, cikgu nak pusing lah. Pusing nama. Tengok siapa yang kena. Sekejap ya. Cikgu akan pusing nama. Ada Kaironisa, Faizatun, Qayyim, Alia, Yura, Fatihah, Nurin dan Razi. Semua cikgu dah masukkan nama kan? Kita tengok siapa yang kena. Okey, siapa yang kena kelas? Kaironisa. Kaironisa. Okey, Kaironisa. Macam mana kita nak sebut nombor dekat ini? Nombor ni macam mana kita nak sebut? Sifar Perpuluhan perpuluhan 16 kg. kg itu ialah kilogram. Okey, bagus. Okey, tengok ni. Berpandukan gambar di sebelah, kira jisim bagi 100 buah buku foto yang sama. Dia tunjuk dekat penimbang satu buku. Tapi dia nak cari untuk berapa buku kelas? Dia nak cari untuk berapa buah buku foto? 100. Kalau dia nak cari untuk 100, kamu kenalah buat operasi darab. Ni 100 darab dengan 0.16 kilogram. Kalau kamu nak tulis 0.16 kilogram darab 100 pun cikgu terima. Betul. Tengok pula soalan nombor 4. Hitung 100 darab 6.045. Apa yang perlu kita gariskan dekat sini? Perkataan apa yang kita perlu gariskan? Hitung. Hitung bukanlah kata kunci, tapi kata kunci dekat sini adalah darab. Kalau dia bagi soalan sebegini, dia kata 100 darab dengan 6.045, kamu kena tulis 100 dekat depan. Faham? Okey, dan nombor 5 ini pula melibatkan anu. Tadi kita dah tengok tentang kata kunci yang menunjukkan operasi darab. Seterusnya, cikgu nak kita teruskan kepada latihan. Teruskan dengan latihan. Okey, cikgu nak kamu lihat buku aktiviti B, muka surat 5. Buku aktiviti B, muka surat 5. Dah. Siapa yang tak ada buku aktiviti, kamu kena tulis dekat buku C. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, kita lihat dulu soalan yang pertama. Okey, siapa nak baca soalan ini? Angkat tangan. Soalan yang pertama, siapa nak baca soalan ini? Okey, silakan Kaironisa. Cikgu nampak Kaironisa angkat tangan. Soalan nombor 1. 6 darab 6 darab 8
800. Tengok betul-betul nombor. Okey. Cikgu perbesarkan. Mungkin kamu kurang jelas. Ni. 80. 81 perpuluhan 92. Okey, good Karonisa. 6 darab 81.92. Yang ni melibatkan operasi darab. 6 dengan 81.92, nombor mana yang lebih besar? Cikgu nak kamu tengok nombor mana yang lebih besar? 6 ke 81.92? 6. Yang mana lebih besar? 81. Ya, nombor yang besar kita letak dekat bahagian atas. Kita akan guna bentuk lazim. Okay, good morning. Can you hear me? Okey, darab dengan 6. Melibatkan sifir 6. Jadi cikgu nak murid-murid senaraikan sifir 6 dekat bahagian tepi. Siapa nak senaraikan sifir 6 untuk cikgu? Before this is class. Saya. Okay, wait. Okey. Sekali lagi cikgu nak tengok siapa yang cepat. Okey, Faizatun. Baca sifir 6. 6, 12, 8. Cikgu tak nak macam ni. 1 darab 6. Macam tu. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. Okey. 5 darab 6, 30. 6 darab 6. 6 darab 6, 36. 7 darab 6, 42. 8 darab 6, 48. 9 darab 6, 56. 56 ke? Tengok. 9 54. darab 6, 54. Kena berhati-hati. Okey, kita akan buat sama-sama dan seperti biasa cikgu nak kamu tulis sifir dekat tepi. Tolong on kamera. Cikgu nak tengok muka masing-masing. Jangan tutup kamera. Some of you join by not by IDGC, so I need Okey, semua dah tulis ke? Kita akan buat sama-sama. everyone. Siapa yang dah, cikgu nak kamu angkat tangan. Guna ikon yang angkat tangan tu. Siapa yang dah siap tulis soalan dan juga sifir, angkat tangan. Okey, seorang dah, Nurin dah. Sekejap ya, kita tunggu kawan yang lain. Dah, teacher. Okey, dah bagus. Setakat ni baru 2 orang. Cikgu tunggu lagi kawan-kawan. Sebenarnya darab nombor perpuluhan sama seperti darab nombor bulat. Caranya sama. Dah. Okey, good. Kalau semua dah, kita teruskan. Kita tengok ni. 6 darab dengan 2. Tengok dekat nombor ini. 6 darab 2 dapat berapa kelas? Okay, so good morning everyone. Good morning again. 6 darab 2 dapat berapa kelas? 12. Boleh rujuk sifir dekat tepi. 6 darab 2 ataupun 2 darab 6 sama je. Before holiday, starting from tomorrow. Tengok yang kedua. 6 darab 2 sama dengan 12. 12. Okey, macam mana kita nak tulis 12? Dekat bawah ni kita tulis berapa? 2. Dekat bawah kita tulis 2. Satu dekat mana? Atas. 1 dekat atas. Okey, dan satu ni cikgu nak kamu bulatkan. Seterusnya. 9 darab dengan 6. The first thing is that
9 darab 6 dapat berapa kelas? Is during my class, please pay attention. And then, 24. so when I already Berapa? 50? my class, 54. Ada tak nombor dekat atas? Ada tak nombor di atas? okay, but Ada. Okey, 54 tambah 1 dapat? okay now. So 60. 54 tambah 1 dapat berapa? 50. 54 tambah dengan 1. Kira betul-betul. 55. Ya, 55. Ha. Jura kena berhati-hati. and then now Jadi 5 dekat bawah dan 5 dekat bahagian atas. Okey, bulatkan. Seterusnya 1 darab dengan 6. try that one. 1 darab 6. 6. Dapat 6. Ada tak nombor di atas? Wednesday, Ada. Ada. Kalau ada kita kena buat apa? Tambah. Tambah 6 tambah 5 sama dengan 11. 11. Jadi dekat bawah ni cikgu tulis apa? 1. 1 dan 1 di atas. Okey, seterusnya 8 darab dengan 6. 8 darab 6 sama dengan 48. 48. 48 tambah 1 49. 49. Dah selesai ke belum? Dah selesai ke belum? Belum. 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 Kalau belum, apa yang belum selesai? Kenapa belum selesai lagi? Okay, this one is from 316. Kan yang ni kita ada titik perpuluhan. Okey, kita ada titik perpuluhan. Dekat sini kita dah letak belum letak titik perpuluhan? Belum. Belum. Macam mana kita nak letak titik perpuluhan? Okey, cikgu nak kamu perhatikan dekat bahagian sini. Ada berapa tempat perpuluhan? 2. Ada 2 tempat perpuluhan. Jadi titik perpuluhan kita akan letak yang kedua ni. Ikut kedudukan dia. Faham? Boleh tak kelas? Boleh. Okey. Siapa nak sebut nombor? Berapa jawapan kita? Siapa nak sebut nombor? Okey, cikgu akan pusing nama. Kita tengok siapa yang nak kena sebut nombor. Okey. In the kitchen, behind the door, upstairs, downstairs. Okey, siapa yang nak kena sebut nombor? Faizal. Lihat siapa ni? Fatihah. Okey, Fatihah. Berapakah jawapan kita? Sebut nombor. Okay, this one. Fatihah. When do we use this one? Okey, silakan. Siapa tahu? Okay, Fatihah. Kalis. Okey, nampak tak nombor yang cikgu ni hasil narak ni? Macam mana kita nak sebut nombor ni? Nombor jawapan yang kita dapat tadi. 400. 400. Okay. 400 berapa ni? Ada beberapa sahaja. Okay. Let's look at it one by one. Kita tengok satu-satu. Sebab ada yang tak faham masa kampus bisnes itu. Lepas tu, dekat sini tu ada yang banyak salah. Okay, the first one. Okey, Fatihah tengok nombor yang cikgu bulat. Ni. Yang dekat depan ni, dia nombor bulat ni. Jadi bila nombor bulat, kita sebut macam kita sebut nombor biasa. Jadi 400. 91. Sekali lagi 491. 491. Lepas tu perpuluhan. 52. Okey, sekali lagi. Sebut sekali lagi. 490,52.
491. Sekali lagi. Cuba lagi, usaha lagi. Masuk ke dalam kotak. So, 491,52. Okay, very good. Ha, ni betul. Cikgu nak seorang lagi yang sebut nombor. Okey, kita tengok siapa yang seterusnya nak kena sebut nombor. When we say out, example, I say out of the class. Out of the class means, yeah. Kau Yim. Okay, good. Mana So, kau this Yim? one in, this one out. Kau Yim. Okey, cikgu nak kau Yim sebut nombor. Next one is Sama dengan Fatihah tadi. Berapa nombor ni? okay, this one around the clock. That's okay. 491 Around perpuluhan and 52. Okey, pandai. Good. Okey, kita akan teruskan dengan soalan nombor 2. Ha, ni soalan nombor 2. Cikgu guna yang ni supaya besar sedikit. Okey, siapa nak baca soalan? Siapa nak baca soalan dekat sini? okay, good. So maksudnya Siapa nak try? dia total Okey, silakan Jurah. 25 darab 24,965. Ha, jadi kalau kita nak buat bentuk lazim, nombor mana yang kita nak letak dekat atas? yang dia permainan out of the clock. Nombor yang digitnya lebih banyak. Nombor mana yang kita nak letak dekat atas? Kalau 24 24,965. 965. Ha, okey, kita letak nombor dekat ke mana? Maksudnya dekat atas. Darab dengan 25. daripada kotak. Tadi kita darab nombor 1 digit, sekarang ni nombor 2 digit. Melibatkan rumah sa dan juga rumah puluh. Rumah sa dekat sini nombor berapa? 5. Rumah sa. Ha, rumah sa nombor 5. Rumah puluh nombor 2. Okey, kita akan selesaikan sa ataupun puluh dahulu. Sa. Ha, jadi cikgu nak kamu senaraikan sifir 5 dan juga sifir 2. Siapa nak baca sifir 5? Okey, silakan. 1 darab 5, 2 darab 5, 10 10 darab 5. 10, 3 darab 5, 15, 4 darab 5, 20, 5 darab 5, 25, 6 darab 5, 30, 7 darab 5, 35, 8 darab 5, 40, 9 darab 5, 45, 10 darab 5, 50. Okey, good. Okey, bagus. Seterusnya sifir 2. Siapa nak baca sifir 2 untuk cikgu? Boleh Saya. cikgu dengar suara Razik? Hari ni cikgu tak dengar suara Razik lagi. Boleh cikgu dengar suara Razik? Razik Fauzan? Ha? Cik tolong on camera. Okey, cikgu nak Razik baca sifir 2. 1 darab 2, 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10, 6 darab 2, 12, 7 darab 2, 14, 8 darab 2, 16, 9 darab 2, 9 darab 2. 18. Kalau melibatkan soalan darab, cikgu nak kamu senaraikan darab dekat tepi. Supaya kamu lebih lancar sifir. Okey, kemudian kita akan selesaikan. Kita akan mulakan dengan rumah sa. Jadi bulatkan. Rumah sa. 5 darab 5 sama dengan berapa kelas? 25. 25. Jadi dekat bawah ni cikgu nak tulis nombor berapa? 2. Nombor? 5. Nombor 5. 2 di atas.
Okey, tengok betul-betul soalan 2 cikgu akan tunjukkan. Nanti soalan nombor 3 kamu kena buat sendiri semua. Okey, seterusnya 5 darab dengan 6. Kita dapat sifir, kamu boleh tengok ni kedudukan yang ke-6. Nombor berapa? 30. 30. Ada tak nombor di atas? Ada. Ada. Jadi kalau ada kita kena Tambah. tambah. 30 tambah 2 sama dengan 32. 32. Macam mana kita nak tulis 32? 3 tak bawah. 3 2 bawah. di bawah. 3 di atas. Atas. 2 di bawah, 3 di Atas. 3 di atas. Okey. 5 darab dengan 9 ataupun 9 darab 5. Tengok dapat berapa? 9 darab 5 sama dengan tengok ni kedudukan yang ke-9. Kedudukan yang ke-9 nombor 45. Okey, 45. Ada nombor di atas, kita kena tambah. 45 tambah 3 sama dengan 46. kira betul-betul 45 tambah 3 dapat berapa? 48. Kena kira betul-betul. Cikgu tak nak ada yang salah kira. Okey, 4 darab 5 sama dengan 20. 20 tambah 4 sama dengan 24. 24. Okey. Seterusnya 2 darab 2 sama dengan 2. 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6. Betul ke? Tengok ni. 2. Ada tersalah dah ni. Ni ada pembetul ni. 2 darab dengan 5. Okey. 2 darab 5 berapa kelas? 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12. Jangan tersalah tengok Okey. Lapisan yang pertama kita dah set ke belum? Dah. Dah. Kalau dah, cikgu kata apa yang kita buat ni? Supaya memudahkan kita. Kita Tambah. pangkah ke tambah? Pangkah. Kita pangkah. Kalau kamu tak pangkah, cikgu risau nanti kamu tersalah ambil nombor. Kita pangkah semua. Okey, rumah bahagian sah dah selesai. Kemudian kita lihat rumah puluh. Okey. Melibatkan sifir 2. Melibatkan sifir 2. Rumah puluh. Kalau melibatkan rumah puluh, kedudukan nombornya kena dekat sini. 2. Okey, 5 darab 2 sama dengan berapa kelas? 10. 10. Macam mana kita nak tulis 10? Sifar di bawah, 1 di atas. Okey, sifar bawah mana? Sifar bawah nombor 5 ke bawah nombor 2? Bawah nombor 2. Okey, good. Sifar bawah nombor 2. 2. Okey, cikgu nak kamu selesaikan lapisan yang kedua ni. Seterusnya 6 darab 2 sama dengan berapa kelas? 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. 13. Jadi 3 di bawah. Bawah. Okey, 1 di atas. 9 darab 2 sama dengan 18. 18. 18 tambah 1 19. 19. Okey, 19 dekat bawah dan dekat bahagian atas 1. 4 darab 2 sama dengan 8. 8. Ada tak dekat bahagian atas? Ada. Ada. Kalau ada kita kena Tambah. tambah. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9. Okey, bagus. 2 darab 2 sama dengan 4.
4. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Tambah. Tambah. Okey, yang ni cikgu nak kamu selesaikan. Bila kamu dah siap, tolong tunjukkan jawapan dekat cikgu dan tulis jawapan kamu dekat ruangan chat. Ingat ya, melibatkan nombor perpuluhan, jadi pastikan kamu letak titik perpuluhan. Bahagian sini, bahagian yang kita kira ni, kita tak letak nombor perpuluhan tak apa. Tapi dekat jawapan, kamu kena letak titik perpuluhan. Semua tolong on kamera. Cikgu tengok ramai yang dah tutup kamera. On kamera. Lepas kamu dah set kira, tulis jawapan kamu dekat ruangan chat. Belas, 17. 5 tambah. Kalau dah set, angkat tangan dan tunjukkan jawapan kamu dekat cikgu. Cikgu nak tengok. Dan tulis jawapan dekat ruangan chat juga. Yes. Boleh nak cepat-cepat. Ada masalah tak kelas? Kalau dah siap, tunjuk dekat cikgu. Kalau dah siap, tunjuk dekat kamera tu. Bila kamu tambah, kamu dapat berapa? Dah set kira ke belum? Wait first. I need to wait for your friend first. Only 26. 26 only. Okey, setakat ni Yes, Madam Alif, you want to ask again? yang dah siap, Faizatun dah siap kan? Dah siap, angkat tangan. Siap, angkat tangan. Lepas tu cikgu nak kamu tulis jawapan dekat ruangan chat. Tulis jawapan kamu dekat ruangan chat. Nanti kita semak sama-sama. Okey, Karonisa dah bagi jawapan dekat cikgu. Nurin pun melibatkan nombor perpuluhan. Jadi pastikan ada titik perpuluhan. Cikgu tunggu lagi jawapan dari yang lain. Nanti kita bincang sama-sama. Qayyim dengan Rafiq sudah ke? Fatihah pun belum bagi respon dekat cikgu. Ada lagi yang belum. Jura pun belum. Qayyim pun belum lagi. Rafiq pun belum. Qayyim. Cikgu yang tadi saya tersalah. Tersalah boleh perbetulkan. Kira betul-betul cikgu tengok setakat ni. Banyak yang salah ni. Cikgu tak dapat respon dari Rafiq dengan Qayyim.
Bila kita nak tambah nombor, kamu kena tambah betul-betul. Soalan yang mudah kita tak nak buat salah. Soalan yang mudah jangan buat bagi salah. Okey, Kawim dah respon dekat cikgu. Okey, good. Okey, Razik dah terkeluar dah. Okey, kita tengok ni. 5. 5 tak tambah dengan apa-apa. 5 tak tambah dengan apa-apa dapat berapa kelas? 5. Hai, dapat 5. 2 tambah dengan sifar dapat berapa kelas? 2. 2. 8 tambah 3? 11. 11. Okey, 8 tambah 3, 11. Jadi 1 di atas. 4 tambah 9? 4 tambah 9 dapat berapa? 14. Ha, ni yang cikgu nak marah ni. Cikgu kata 4 tambah 9. 13. Ha, kira betul-betul. Okey. 13. Ada nombor di atas, kita kena tambah. 13 tambah 1? 14. Barulah 14. Dan 1 di atas. 2 tambah 9. 2 tambah 9. 11. 11. Ada tak nombor di atas? Ada. Ada. Kalau ada kena tambah. 11 tambah 1 sama dengan 12. 12. Okay. 1 tambah 4? What? 1 tambah 4? 5. 5. 5 tambah 1? 6. 6. Okey. Kemudian kita nak letak titik perpuluhan. Cikgu nak kamu tengok soalan dia. Nombor yang asal-asal tu melibatkan berapa tempat perpuluhan dekat sini? Soalan yang pertama tadi melibatkan 2 tempat perpuluhan. Soalan yang kedua melibatkan berapa tempat perpuluhan? 3. 3. Sebab dia ada sampai rumah per 1000. Jadi tengok titik ni. Titik perpuluhan kita nak letak dekat bahagian mana? Dekat antara nombor mana dengan mana? Antara nombor 4 dengan nombor 1. Maka inilah jawapannya. Cikgu nak kamu semak jawapan masing-masing. Yang kira dengan betul, yang cikgu nampak kira dengan betul, Nurin, Razik, Kawim pun kena perbetulkan. Titik perpuluhan bukan koma. Yang lain-lain kira salah. Yang salah kena perbetulkan. Yang salah kena perbetulkan. Okey, buat pembetulan sekarang. Buat pembetulan sekarang. Sudah ke? Dah. Okey kelas, macam mana kita nak sebut nombor ini? Macam mana kita nak sebut nombor ini? Okey. 624.25. Okey, bagus. Ada lagi satu soalan cikgu nak kamu selesaikan. Nanti dekat grup WhatsApp kelas, cikgu bagi lagi 2 soalan tambahan. Okey, masa kita ada lagi 2 minit, cikgu nak tanya. Ada bahagian tak yang kamu tidak jelas ataupun kamu kurang faham? Ada tak soalan nak tanya dekat cikgu? Ada soalan nak tanya dekat cikgu tak kelas? Tak ada. Tak ada. Semua boleh? Boleh. Berusaha. Kena berusaha. Tahu pun kena berusaha. Jadi soalan nombor 3 pastikan buat dengan betul. Dan cikgu akan bagi lagi 2 soalan tambahan. Sebab soalan nombor 2 pun kamu kira salah tadi. Hanya 2 orang je, 3 orang sahaja yang betul. Okey, masa ada lagi 1 minit. Cikgu beri buka luang kepada Puan Asiah untuk memberi sepatah 2 kata. Silakan Puan.
Okey, terima kasih Cikgu Nong. Selamat pagi semua, selamat sejahtera. Jadi terima kasih, hari ini dah habis ya sesi pengajaran. Tadi saya dapat jumpa setengah jam saja. Saya masuk tadi pukul 10 sebab sebelum tu saya masuk untuk kelas Cikgu Azlin, sains, kemudian Cikgu Engku dan matematik Cikgu Azura. Jadi kelas ni kelas keempat yang saya dapat join, sebab itu saya tak boleh join penuh lah sebab ada banyak kelas lah saya join hari ni, dah 1 jam setengah. So saya dah lihat pengajaran Cikgu Nong. Jadi tahniah Cikgu Nong. Cikgu Nong mengajar sangat detail. Cikgu Nong menerangkan perinci tiap-tiap satu langkah tu ke satu langkah. Ya. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk kamu faham apa yang Cikgu Nong terangkan, sebab Cikgu Nong menerangkan tu sangat detail, sangat terperinci dan perlahan-lahan. Jadi kamu masih tak faham, ya, kata kuncinya ialah kamu mesti membuat latihan lebih banyak dan bekerja lebih keras. Matematik ni kalau kamu nak dapat, kalau kamu nak pandai matematik, cepat ada kemahiran, satu teknik yang kamu tak boleh lupa, yang tak boleh buat, yang tak boleh tinggalkan ialah latihan mesti dibuat pada setiap hari. Matematik memang perlu banyak ulang kajinya, buat pengulangan, ulang, latihan. Ya. Sebab matematik ni dia hanya angka, tapi angka tu dia berbeza-beza. Tetapi cara menyelesaikan tu sama. Sebab itu kamu kena ulang selalu buat latihan. Paling kurang kamu kena buat soalan tu satu hari mesti buat 20 soalan untuk matematik. Pastikan kamu ada buku ekstra, buku tambahan, latihan aktiviti, buku aktiviti yang beli di luar. Yang buku tu murah je, biasa harga dalam RM3.90 je satu. Beli satu set buku, bila dah habis beli lagi. Kalau kamu betul minat dengan matematik, kamu nak dapat A dalam matematik, kamu tak boleh tinggalkan latihan matematik, mesti buat pada setiap hari. Okey, memandangkan tak lama lagi esok, ya, beberapa jam saja lagi cuti sekolah, lebih kurang kita akan cuti 2 minggu. Lepas tu baru sekolah dibuka, tapi kita tak tahu kita dapat jumpa ke, datang sekolah ke, atau masih dalam PDPR. Jadi apa yang ingin saya ingatkan ialah sepanjang cuti sekolah 2 minggu, ya, kamu pastikan kamu mesti buat latihan matematik setiap hari. Pagi mesti melancar sifir, kemudian buat bacaan, bukan baca handphone saja, bukan tengok handphone saja atau baca kartun-kartun di TV, tengok kartun saja. Ya, baca buku yang ilmiah, maknanya buku pengetahuan. Sains kena baca, ya, sejarah kena baca, kena tengok bahasa Melayu, begitu juga bahasa Inggeris. Ya, kalau kamu nak cepat, ya, menguasai bahasa, kamu mesti ada banyak vocab, perbendaharaan kata dalam bahasa tersebut. Itu bahasa. Dan kamu mesti belajar menggunakan bahasa tersebut, praktis sikit-sikit. Baru kamu boleh mahir bercakap bahasa Inggeris, mahir menggunakannya dalam menulis. Tapi untuk matematik, kamu mesti buat latihan pada setiap hari. Bila yang sesuai buat latihan? Mesti ambil masa khusus. Contoh petang, lepas solat asar. Pukul 5, 5.30 buat sampai pukul 6.30 baru berhenti. Mesti ada satu jadual belajar yang tersusun. Tiap-tiap hari pagi buat apa, tengah hari rehat, makan, kemudian solat. Solat mesti masuk dalam jadual pelajaran kamu tiap-tiap hari. Mesti ada juga aktiviti, ya, solat pukul berapa, makan, rehat, dan matematik mesti masuk pada setiap hari, tak boleh miss. Mesti buat latihan matematik setiap hari, paling sedikit 20 soalan. Baru kamu akan mahir buat matematik. Ya, matematik ni dia cuma ubah angka saja yang seperti saya cakap tadi. Ya, tapi jalan kerjanya tetap sama. Begitu juga soalan penyelesaian masalah. Ya, paling sikit 5 soalan. Ya, cari. Sekarang ni dunia tanpa sempadan. Kamu boleh Google. Cari soalan-soalan tahun lepas. Tengok dekat situ, ambil, buat latihan. Jangan tunggu Cikgu Nong suruh tengok. Hari ni Cikgu Nong bagi kamu, saya ingat lepas ni 3 latihan saja. Betul Cikgu Nong? Satu yang ini, nanti 2 Cikgu Nong kata tambah lagi dalam WhatsApp. Itu tak cukup lagi untuk kamu. Jadi kamu mesti tanam satu semangat baru bahawa mulai esok ataupun mulai hari ini, saya berazam akan membuat paling sedikit 20 soalan pada setiap hari.
Ya. 20 soalan setiap hari, cari sendiri, buat. Kalau sifir tak lancar, lancarkan sifir. Itu kena buat tiap-tiap hari. Belakang parang diasah lagi kan tajam. Ya, ingat pepatah tu. Ya, batu tu kalau air menitik tiap-tiap hari, lama-lama batu tu akan lekuk. Macam tu juga kita. Kalau hari-hari kita buat, lama-lama kita akan dapat benda tu. Kita akan mahir. Kita akan menguasai apa yang lemah. Tapi kalau kamu hari ni buat, minggu depan lagi 2 minggu buka sekolah baru kamu nak buat, baru nak cari latihan lain, memang susah nak dapat. Ya, memang susah nak dapat. Dan Cikgu Nong mengajar begitu bagus, begitu tekun, begitu teliti, usaha dia jadi sia-sia saja sebab kamu tidak ikut apa yang sepatutnya. Pastikan kerja rumah siap. Cuti sekolah bukan untuk berehat-rehat, bukan untuk bersantai-santai, tengok handphone saja. Tapi cuti sekolah ni lah untuk kamu meningkatkan apa yang sepatutnya, yang lebih kamu dapat. Ya, jangan lupa buat latihan tiap hari, solat jangan tinggal, mengaji juga kena buat. Yang belum khatam Quran, mengaji betul-betul supaya khatam sebelum pergi sekolah menengah. Tolong mak ayah dekat rumah. Dan yang paling penting, jaga diri elok-elok. Jangan keluar rumah kalau tak perlu. Kalau keluar rumah pun pakai face mask. Jangan saja-saja nak kayuh-kayuh basikal, main bola apa kat padang. Sekarang kuman COVID kita tak tahu ada kat mana. Virus merata-rata sekarang. Ramai kena COVID. Kes semalam pun 7,800. Jangan kita jadi salah seorang mangsanya. Jadi ikut SOP, tak perlu keluar, jangan keluar. Tak payah nak ikut-ikut mak ayah pergi pasar raya semua. Bukan keperluan kamu. Duduk saja di rumah. Itulah duduk di rumah. Buat sesuatu yang bermanfaat. Menjahit pun bermanfaat. Jadi belajar. Yang perempuan belajar menjahit. Belajar buat sambal sikit. Jangan masak nasi pun rentung. Goreng telur mata pun tak pandai. Semua pun mengharap mak ayah. Jadi mesti perbaiki diri. Apa-apa kemahiran. Berkebun, yang boleh tanam pokok. Jahit baju sikit, jahit butang. Itu semua kemahiran. Ini nak pegang gunting pun tak tahu. Cucuk benang pun tak tahu. Kamu nak jadi apa? Tahu main handphone saja. Apa dapat? Jadi ingat. Berusahalah memperbaiki diri pada setiap masa. Hari ke hari mesti ada sesuatu yang baru, yang bermanfaat kepada orang lain yang boleh kamu buat. Jangan celik mata handphone, nak pejam mata pun handphone. Handphone tu takkan tolong kamu nanti tapi menyusahkan kamu. Lama-lama boleh jadi biol tengok handphone dia. Mata pun boleh juling tengok handphone. Otak pun jam sebab handphone main game saja. Ingat pesan saya. Okey, itu saja dari saya. Jangan lupa siapkan semua kerja sekolah walaupun UPSR tak ada. Tapi penilaian kamu dalam semua subjek tetap ada dan itulah yang dinamakan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah, PBD, dan nanti apabila sekolah dibuka, kita akan ada pentaksiran berasaskan sekolah dan kita akan laksanakan pentaksiran.